Tak ada apa pun ya. Kita nak sebab video apa? Video Dr. Zila dah ada kan? Boleh tengok video Dr. Zila. So kita just bincang-bincang yang mana yang tak faham je lah kot. Kan? Betul tak? Okay. Okay, chapter 3 hari and trees ada tak yang bermasalah? Oh, lepas macam yang saya cakap, Dr. Zila kata dia tak baca pun, so kita skip je lah. Hamiltonian pun sama. Yang ni spanning trees ni. Itu kita sampai mana? Spanning trees. Dah kot. Mudah kan? By the way, yang tanya saya itu pasal apa ya? Dia tanya dalam grup. Oh lah, saya tak ingat dah persoalan dia. Saya minta dia snap, dia tak snap. Okay, rasanya kita relation and graph. Kena dah ke? Saya lupa lah. Belum kok kan? Belum. Belum eh? Okay, untuk relation and digraph, so kita ada A. Dengar by the way dengar clear saya punya percakapan clear? Clear. Okay, let A equal to 0, this is set lah. 0, 1, 2, 3, 4 and B ialah 0, 1, 2, 3. Let R be the relation. Okay, ni adalah relation defined as for all A. So ni symbol for all A, which is the elements of A. For all B elements of B, A, R, B, R is the relation. Tanda ni, tanda this arrow ni ialah if and only if. Okay. A is less than B. Okay. Is less than B. Determine R. So R ialah yang ni lah 0, 1. Yang A less than B. You kena tengok A less than B. Kan? So 0, 1, 0, 2, 0, 3. And then 1, 0 tak boleh lah sebab A greater than B. So you kena tengok apa? 1, 2, yes. 1, 2, yes. 1, 3, yes. Kan? 1, 3, yes. And then apa lagi? 2, 3, yes. 2, 2 tak menepati this relation. Okay, you ambil yang mana parti saja. So R dia ialah this list lah. Okay, boleh ya? Faham je kan? And then if N and D are integers, with D is less than or equal to the absolute value of N. This is absolute value of N. D divides N is denoted by D divides N. And if and only if does exist an integer k such that n is equal to dk. In other words, d is a divisor of n and n is a multiply of d. Okay. So ni adalah definition lah bagi divides. So kita tengok dia punya example. Let A is equal to 1, 2, 3, 4 if R be a relation defined as for all A, B in R, A, R, B, A relation B, if and only if A divides B, determine R. Okay, determine R. So kalau kat case ni, A dia adalah 1, 2, 3, 4. Okay, A divides B. Okay. So kita kena tengok baliklah definitions ni kan. Exists an integer k such that
N is equal to DK. N is equal to DK. Okay. So K ni varies lah an integer K such that N ialah yang ni D divide N. So D kita ialah A, N kita ialah B lah. Dalam kes ni N kita ialah B. So K is equal to 1. So A, B ni dua-dua dalam A. Set A ni. So maksudnya A ni ialah 1, 2, 3, 4 juga. B pun 1, 2, 3, 4 juga. Boleh ya? Boleh faham tak sampai situ? Boleh kan? Boleh, Doktor. Okay, and then K kita, K equal to 1 maka 1, 1 lah. 1, 1. Okay, K equal to 2. K equal to 2. Dia akan jadi 2, 2. K equal to 3. 3, 3. K equal to 1. K equal to 1. Dia akan jadi 4, 4. Okay. K equal to 2, 1, 2. Okay, 1, 2. Yeah. So K equal to 3, yang 1, 3 ni. And K equal to 4. 1, 4. And this one is K equal to 2. N is the multiply of this. Kejap ya. Saya cuba. Sebab saya tak ingat. Dah lama baca benda ni kan. Let A is equal to this. Okay. ARB. Kejap ya. K is integer. K is integer. Oh, disebabkan K ialah integer, maka inilah dia punya set 1, 4 semua ni. Kalau you kata yang 4, 1 tak boleh. Kan? 4, 1 tak boleh. Sebab nanti KU akan jadi bukan integer. But keyword dia kat sini ialah K ni mestilah integer. Kalaulah 4, 1 ke, let's say macam 4, 1, so dia punya K tu akan jadi 1/4, betul tak? Dia dah bukan integer dah. Faham tak maksud saya? Boleh, Doktor. Faham. Faham kan? So let's say 4, 2 pun tak boleh. 4, 2 pun tak boleh sebab nanti K dia akan jadi 1/2. Dia tengok definition ni. Integer ni. Perkataan K equal to integer ni yang memberikan peranan penting lah. Boleh ya? Ada tak yang tak faham? Kalau ada, bagi tahu terus. Okay, and then representing relation. Let A is equal to this one, this set. B is this set. B two finite sets containing M and N elements respectively. And let R be a relation from A to B. R can be represented by M times N matrix. Okay. Mij sekiranya Aij is in R. It is 0 if it is not in AR lah. MR is called the matrix of R. Okay. Kita tengok ni ya. Example dulu. A is this one. 0, 1, 2, 3, 4. So A merujuk kepada ni lah. Yang bahagian apa? Orang kata yang menegak ni. And then for B yang melintang ni. Okay. So
if R is 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3 be a relation. So yang ni sahaja yang akan jadi 1, yang lain semua akan jadi kosong lah. So 0, 1, 0, 1 yang ni lah. Yang ni 0, 1. Kan? Yang menegak macam ni 0 sampai 4. So 0, 1, 2, 3, 4. So that's why dia ada terlebih 1. Yang ni, yang melintang ni, B ialah 0, 1, 2, 3. So 0, 1, 2, 3. Okay. So 0, 1 merujuk kepada elemen yang ni lah. 0, 1. So this one is 1. And then 0, 2. 0, 2 this one. 0, 3 yang ni. 1, 2. 1, 2 yang ni. Okay. 1, 3 yang ni. 2, 3 yang ni. Yang lain semua 0. Sebab dia relation ni kosong. Yang dikata kalau Mij is equal to 0, kalaulah Aij ni tak termasuk dalam R from the definition yang ni. Faham tak? Paham, doktor. Okay, boleh faham? Okay, so kita pergi pada seterusnya, example 4.7. If MR is this one, okay, representing a relation on A times B and A is equal to ABC, macam tadi juga, menegak ABC, B 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 melintang, okay. Find relation R. So, tengoklah yang mana yang yang ada 1. Kan? A1, A4. And this one, B2, B3. Kan? C1 dan C3. Okay? So, R dia ialah ni lah. Faham? Doktor, Yes. mana yang ada relation itu yang dia jadi 1, gitu kah? Yang mana yang R ni ada, dia akan jadi 1. Okay. Kalau R tu tak ada, jadi kosong terus. Macam ni, A1, A4. Yang ni, B2, B3, C1, C3. Okay? So, R dia yang melibatkan yang ada 1 ni UEC. Yang lain kosong. Faham? Paham, doktor. Thank you. Okay. Example 4.8. Dah masuk diagram. Let A 1, 2, 3, 4. R 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Mumpun you dah baca. You dah apa orang kata wash kan yang Dr. Zila punya kan. Dr. Zila punya dia ada buat kan ni. Ke tak wash? Ada kan yang audio tu. Ke tak faham dia mengajar? Ada kan? Ada kan Anis? Boleh faham dah kan? Ni ulangan saja. Let A equal to 1, 2, 3, 4. R ialah ni. Okay. Draw diagram of R. So solution dia. Okay, 1, 1. 1 kepada 1. So that's why dia balik pada asal lah. Balik pada diri dia. 1, 2. Arrow lah. Directed graph ni ya. So ni 1, 2. And then 2, 1. 2, 1. Balik kepada ni. Sebab tu dia arrow dia ke sini. Nampak? And then 2, 2. Balik pada asal. Diri dia sendiri. Okay? And then apa lagi? 2, 3. Arrow dia ke sini. 2, 4. Okay, arrow dia. 3, 4. 3, 4. This one. 2, 4 yang ni. Nampak? Ada arrow ni. Lepas tu 4, 1. So, ni lah diagram dia. Diagram untuk R. Boleh? Boleh, doktor. Senangnya. Okay, and then kita pergi pada yang seterusnya. Draw diagram of R, R2, R3. Define MR, M tu adalah matrix lah. MR1, MR2, MR3 lah. Okay, untuk R, macam tadi lah.
1, 2, 1, 3, nampak arrow dia ketiga ni. 2, 2, balik pada asal. 2, 4, 2, 5, kan? 3, 4, 4, 5, 5, 6, kan? Inilah dia punya diagram. Untuk yang matrix dia, R, okay, R dia ialah this one. So kalau you tak diberi pun dia punya set, you boleh agak kot set untuk A ialah 1 sampai 5, kan? Anggaplah 1 sampai 6 lah sebab dia ada 6 ni, kan? Yang B pun samalah sampai 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, this one. 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Okay. So ini ialah MR. Boleh tak? Boleh, Dokter. Okay. Kemudian diagram untuk R2. Okay, R2 ni kita ingatlah sekejap ya. Kita baca sesama. Saya pun orang kata baca awal semester hari tu dah lah ni first time saya mengajar subjek ni. So kita tengoklah So 1, 2. 1, 2. Okay, R2 selalunya untuk kali kedua. Sekejap. Saya tak ingat. Kena refresh balik. Saya kecilkan sikit. Saya kecilkan sikit sebab nak tengok dia punya flow. Okay. Okay. Saya cuba ingat balik. Saya pun banyak benda nak kena fikir kan. 1, 2, 2, 2. Okay. Dia macam ni. You tengok kalau tak silap saya lah kalau saya salah betulkanlah. 1, 2 kan, you tengok arrow dia 1, 2 and then 2, 2 kan. 1, 2, 2, 2. So dia akan jadi 1, 2 lah. Okay. Untuk yang pertama ni 1, 2, apa lagi yang dia boleh buat? 2, 4 lah. 2, 4 kali kedua. 2, 4. So dia akan jadi 1, 4. Okay. Ada lagi tak yang dia boleh pergi? 1, 2, 2, 5 kan. Nampak tak? 1, 2, 2, 5. So dia akan jadi 1, 5. And then yang kalau ke arah 1, 3, 1, 3, 1 saja iaitu 1, 4. Okay. So dah habislah yang melibatkan starting dengan 1. Okay. Start dengan 2 pula. Kalau 2, 2, 2, 2 dia boleh pergi pada 2, 2, 2, and then 2, 2, 2, 4, and then 2, 2, 2, 5. Kan? Nampak tak? Okay. And then 2, 4, 2, 2, 5. Okay. Yang 2, 4 pula. Yang 2, 4 pula dia boleh pergi pada, yang ni dia tak boleh arrow berlainan. 2, 4 dia boleh pergi pada 2, 5 saja. Sorry, 4, 5 saja. 2, 4, 4, 5. Okay, so 2, 4, 4, 5. And then apa lagi? 2, 2, 5 pula. Dia tak boleh pergi pada 2, 5, 1 ni. 2, 5, 4 ni tak boleh. Dia boleh pergi pada 2, 5, 5, 6. Okay, 2, 5, 5, 6. Okay, so 2 settle. Lepas tu nombor 3 pula. So 3 arrow dia yang keempat saja. So 4, 5 sajalah. Yang ni arrow berlainan. Okay. 4, 5. Okay. 3 settle. Yang 4 pula. So 4, 4, 5. 4, 5, 5, 6 lah. 5, 2 tak boleh. 5, 6. Faham tak? So R2 dia ialah yang ni lah yang ambil yang sebelah kanan ni. So 1, 2, 1, 4, 1, 5, 1, 4 ni.
Yang sebelah kanan semua. So list dia ni, so baru dia boleh buat diagram yang baru. Okay. So diagram yang baru 1, 2, 1 kepada 2 lah. So 1, 4, 1 kepada 4. Okay. 1 kepada 4. And then 1, 5, 1 kepada 5. So that's why dia langkau ni terus. Nampak tak? Dia langkau terus. Dia tak pergi kepada 2 dulu. So 1, 5. And then 2, 2, ni ada yang bulat ni. Orang kata circle dia. Kepada 2 balik. 2, 4. 2, 4 dia pergi pada 2, 4 lah. And then 2, 5. Yang mana? Ni. 2, 5. Then 2, 6. 3, 5 yang ni. And then 4, 6 yang ni. Faham tak? Ada tak yang tak faham? Paham, doktor. Adriana faham? Yang lain macam mana? Faham. Faham So yang tu lah R3 pun lebih kurang lah yang nanti you tengok macam mana R3. Tapi dia lebih kurang macam ni lah. Kalau tak reti nanti bagi tahu. Okay, yang ni apa? Ni pula apa? Yang ni pun sama lah semua diagram. Yang tu lah dia punya ni. Kalau R2 ni, you kena pergi kepada yang kedua punya aliran. Okay? Faham? Dia dua step lah. 2 step. Bukannya you darab matrix. Tu, kan? Boleh Boleh, doktor. Okay, so nanti try lah tengok ni. Sebab saya rasa sama saja. Okay, and then equivalence relation. Kalau tak faham bagi tahu tau. Sebab tak semua orang boleh cepat. Nak suruh saya ulang ke? Ada? Okay, bagus. Equivalence relation, reflective. Betul ke ejaan dia? Reflexive. Kan tif. Macam bukan apa orang kata? Bukan salah eja ni ya. So saya anggap dia bukan salah eja lah. Nanti you try Google lah. Balik nanti you try Google. Betul ke wujud perkataan ni? Ke tif? Tif ke zif? Kenapa saya rasa tif? Nanti check ya. Boleh? Boleh tak? Doktor boleh. Okay, dia kata if A in R for all A in R. Saya sebab try Google sekejap. Tiga zif tu. Reflect. TE. Reflexive. XIVE. Betul lah Ada nama dia. In Maths. Oh betul lah Tak salah eja. Apa beza dengan reflektif? Ya. Betul doktor, betul. Reflektif sama tak? Reflektif ni pasal mapping So dia punya perkataan yang betul lah reflexive tu. Okay. So betul lah ni dia bukan salah eja. So kalau AA for all A in R lah. For all A in A. Symmetry kalau AB sama dengan BA lah And then transitive AB, BC and then AC lah. Kalau AB dan BC maka kita akan dapat AC pun dalam R juga. Okay ya?
So kita cuba tengok. Example, let A is 1, 2, 3, 4. R is 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 1. Okay. Be a relation on A. Determine whether R is reflexive. Okay. So untuk tahu reflexive ni ke tak, you tengoklah. Ni 1, 2. 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 1. A dia ialah this one. R dia ada tak 1, 1, 2, 2, 2, 2 ada, 1, 1 tak ada. 3, 3 ada tak? Tak ada juga. 4, 4 tak ada. So dia bukan refleksif lah sebab 1, 1 tak ada, 3, 3 tak ada, 4, 4 pun tak ada in R. Okay? Boleh? And then symmetry. Simetri, untuk simetri, kalaulah R kita lah 1, 2, kita kena make sure yang 2, 1 pun ada dalam R. 2, 1 ada tak? Tak ada. Okay? Tak ada. Kan? 2, 2 simetri dia lah 2, 2 jugalah. Ni okay. 3, 4, 4, 3 ada tak dalam R? Tak ada. Kan? 4, 1, 1, 4 ada tak dalam R? Tak ada. So dia bukan simetri juga. Okay? Boleh? A dengan B okey. So transitif pula, transitif yang AB, BC, AC tadi. So 1, 2, 1, 2, so yang ni not transitive since 3, 1, 4, 2. So ni apa maksud dia ni? Sekejap ya. Okay, so tengok ni. 1, 2, kenapa dia kata 3, 1? So 3, 4, 4, 1. A dengan B ada dalam R. AC, AB, BC ada dalam R. AC pun mesti ada dalam R. So kalaulah 3, 4 ni ada dalam R, 4, 1 ada dalam R, 3, 1 mesti ada dalam R juga. Tapi dalam ni tak ada tak? Tak ada. Kan? Faham tak? Okay, 1, 2 ada dalam R. 2, 2 ada dalam R. 1, 2 kena ada dalam R. Yes, ada. Tak ada masalah. Okay. Yang lain ada tak? Yang selain daripada tu. Zahirah buat apa ni Zahirah? Control the chat content until decline lah okay. So 3, 1 tu tak ada dengan 4, 2. 4, 2 ni yang ni lah. So 4, 1 ada dalam R. 1, 2 ada dalam R. 4, 2 ada tak dalam R? Tak ada. So 3, 1, 4, 2 tak ada dalam R. So dia bukan transitif lah. Faham tak? Sampai sini faham tak? You tengok yang sepunya dia. Sepunya dia yang tengah-tengah lah. 1, 2, 2, 4. So yang tengah ni. Apa lagi yang tengah? Yang ni pun yang tengah kan 4 ni. 3, 4, 4, 1. Yang ni okey. Tak ada masalah. 3, 1 ada. Sorry. 3, 1 tak ada lah kan. 3, 1 pun tak ada. 3, 1 tak ada lagi. 4, 1, 1, 2. Kan? Yang sepunya dia lah 1 ni. Yang saya rasa saya kena tulis. Oh tak nampak. Sekejap ya. Nampak ni. Sekejap ya. Okey. Maksudnya yang ni
Oops. Besarkan ya. Okay ya. So you tengok yang saya punya. Yang tengah dia. Kan? So satu, dua, dua, empat. Dua, dua. Kan? Dua, dua. Satu, dua memang ada dalam R. Tak ada masalah. And then, lagi apa lagi? Satu, satu, yang ni 3 dengan 2 tak boleh ya. 3 dengan 2 pun tak boleh. Yang ni 2 dengan 3 pun tak boleh. So, yang ni lah 3, 4 dengan 4, 1 lah. So, 3, 4, 4, 1. So, tengok ni. Dia ada ni. Ni kan? Ni kena sama. Kan? So, 3, 4, 4, 1. 3, 1 ada tak dalam R? 3, 1 ada tak dalam R? Tak ada kan? So, tak ada dalam R. So, dia bukan transitif lah. Selain daripada tu, apa lagi yang kita nak yang nak kata tak ada? So, yang ni 4, 1 kan? Okay, 4, 1. 4, 1 dengan 1, 2. Okay? Ni, yang sama ni. Okay? 4, 2 ada tak dalam R? 4, 2 pun tak ada. 4, 2 pun tak ada dalam R. So, dia bukan transitif lah. Boleh ya? Boleh tak setakat tu? Boleh, doktor. Boleh Ya? doktor. Okay, and then yang ni pun dia bagi matrix. Kalau tadi dia bagi relation ni. Tapi kalau matrix pun, tak ada masalah sebab daripada matrix ni you tahu apa dia punya R. Yang mana macam this one kan. Kalaulah dia kata A ialah A, B, C, D. Okay. You buat notation A tu ialah A, B, C, D. A, B, C, D. Yang ni pun A, B, C, D jugalah. So, this one ialah BA kan? Sorry, R ialah BA. This one BA, yang this one ialah, sorry, this is bukan BA, A. AB. Sorry, this is AB, yang ni AC. Betul tak? Yang ni ialah AB, yang ni adalah AC. Betul lah? Betul tak? Betul, doktor. And then this one ialah apa? BA kan? So you boleh cari dia punya matrix, relation tu sendiri daripada matrix. Yang ni ialah, yang ni pula apa? This is BB kan? BB. Yang ni pula apa? CA. CA, this is CC. CC. And this is CD. CD lah. Okay, CD. This one ialah E, sorry. D, sorry. DC. Sorry, this is DC. This one is DD. Betul? Betul, doktor. Okay. So, dia dah ada list lah ikut yang ni. Okay, so reflect ZIF atau tak. Dan macam tadilah. AA tak termasuk dalam R. So, nak senang kan kalau you ada diberi dalam matrix macam ni, senang sebab you tengok yang identity matrix saja. Kan? Identity matrix dia satu ni tak sampai, satu-satu ni tak ada. Nampak tak? Yang BB ada. DD ada. CC ada tak? CC ada kan? Problem dia pada AA. So that's why kat AA ni dia kosong. Nampak tak? Lebih senang lah nak tengok.
Faham tak? Boleh, dokter, paham. Faham. Kan? So Dokter. lagi senang lah kalau you display dalam matrix, lagi senang. So kalau untuk R simetri pun, you just tengok matrix ni saja. Kan? Ada tak dia tak simetri? Simetri ni yang you boleh tukar lajur dengan baris tu ya. Ataupun kalau tengok kat sini, ni pun macam simetri ni ya. 01, okey. Nampak macam simetri. Simetri je semua. You boleh lipat kat sini kan? Lipat kat sini nampak dia simetri tak? Kan? Tu kalau you nak tengok based on matrix lah. Kalau you tak nak tengok based on matrix, you tengoklah adakah let's say this one, CA ni sama tak dengan AC? Ada tak dua-dua ni dalam R? CA ada tak dalam R? AC ada tak dalam R? Faham tak? So, kalau dalam case tadi, yang this one pun, kalau you buat dia dalam bentuk matrix ni, saya rasa lebih senang nak tengok sebenarnya. Instead of buat dalam bentuk ni lah. Betul tak saya punya pandangan ni? What do you think? Betul, dokter. Setuju. Okay, okay, tapi of course lah, you kena bagilah justify kalau dia kata tak simetri, kenapa? Kalau yang this one katakanlah dia tak simetri, sebab apa? Yang ni tak sama dengan yang ni ke? Kan? Yang menyebabkan dia tak simetri. Tapi of course yang kita punya ni simetri. Cuma kalau you nak justify nanti you kena bagi tahu sebab yang ni sama tak dengan yang ni. Kan? Bila you lipat tu sama tak? Kalau tak you bagi tahulah yang DA ni tak sama dengan AD. Kan? Tak masuk dalam R ke. Kan? Faham transitif you kena tengoklah AA okay, you tengokkan dalam list ni lah yang macam saya buat tadi, macam AB, BA, ada tak AA dalam tu? Tak ada, kan? Kita tengok antara apa? AB dengan BA kan? BA. So AA tak ada. AA tak ada dalam R. Okay? Lagi apa lagi? Ni contoh lah. AC. CA. CA pun tak, AA pun tak ada. CA pun tak ada. And then apa lagi? Yang this one. ACCC. AC ada. So tak ada masalah. Apa lagi ya? And this one BA dengan AB. So BB ada tak? BB ada, tak ada problem. Apa lagi ya? CA, AB. Jadi CB ada tak? CB pun tak ada kan? CB pun tak ada. CA dengan AB kan? AB. CB ada tak? Tak ada. Ada kan? Not in R. Banyaklah yang you boleh justify kenapa dia bukan transitif. Boleh ya? Okay, this one pun sama. Matrix dia. Yang macam ni. Boleh continue tak ni? Boleh, dokter. Okay. Let A is 1, 2, 3, 4. Sorry. This is the matrix MR. Determine whether dia macam tadi lah. Macam saya cakap tadi, tengok yang identity matrix tu. Dia reflektif lah. Tengok identity matrix pun tahu. Sebab satu-satu ada. Dua-dua ada. Tiga-tiga ada. Tiga-empat pun ada. So reflektif lah. Refleksif. R is not symmetry. Kenapa? You cuba tengok. Ada tak?
Isu dia kat sini. Ni problem. Kan? Ni pun problem juga. Kan? So, kalau tengok ni, kalau A ni adalah 1, 2, 3, 4. Yang this one apa? This is 2, 3 kan? This is 2, 3. Yang ni apa? Yang ni 3, 2 kan? So, 3, 2 dan 2, 3 ni sama. Tak ada. Kan? So, dia tak simetri sebab 3, 2 is not in R. Kan? 3, 2 is not in R. Lagi apa lagi? Yang 2, 3 ada in R. Kan? Tapi 3, 2 tak ada. Bukan in R. Lagi apa lagi yang this one? This one pun sama. Apa ni? 4, 4, 2. Kan? Dia 4, 2. This is 4, 2. 4, 2. 4, 2 tak ada dalam R. Kan? Yang ni simetri dengan yang ni. Kalau yang ni dengan yang ni kan? So yang ni apa? Yang ni 4, 4, 1. So 4, 1 pun tak ada dalam R. Okay? Yang transitif tu, you tengoklah. Cuba tengok. 1, 1, 1, 4. 1, 4 ada tak? Ada. Kan? Lagi apa lagi? 2, 1, 4 dengan 2, 4. Sorry. 1, 4 dengan 4, 4. Tak ada masalah. 1, 4 memang ada. 2, 2 dengan 2, 4. 2, 4 ada. Kan? Lagi apa? 2, 3. Yang ni jadi 2, 3 juga. Kan? So dia transitif lah, tak ada problem. Faham tak maksud saya ni? You list lah, nak tahu tu kena list. Kena list satu-satu, jangan tertinggal. Lepas tu lagi satu, yang ni apa? 4, 4 dengan 4, 4 ada tak? Tak ada. 4, 4 tak ada. Okay. Maksud saya macam ni, satu, you buat list. 1, 1 dengan 1, 4. Kan? Tengok, yang ni yang sepunya ni. Ni B ni. Yang ni A dengan C. Dia akan jadi 1, 4. 1, 4 ada tak dalam R? 1, 4 ada kan? Ada. Is in R. 2 kan? 2, 3 dengan 2, 2. 2, 2 dengan 2, 3. Dia akan jadi 2, 3. 2, 3 tak ada masalah. Memang ada. Kan? Ada juga. Kan? 2, 4. 4, 3, 4, 4. Kan? 2, 4. 4, 4. So, 2, 4. 2, 4 memang ada dalam ni. So, memang in R. Kan? So, tak ada masalah lah. Dia memang transitif. Boleh ya? Yang ni pun you boleh buat lah. Latihan. Jadikan dia, apa orang kata, exercise lah kat rumah. Boleh tak ni? Kita tengok Boleh, chapter 5. Boleh, doktor. Chapter 5 functions. Elok terus buat, terus apa? Terus pergilah kan. Sekejap ya. Ke nak rehat dulu 5 minit? Rehat 5 minit boleh? Boleh, Dah doktor. sekitar sejam juga kita ni. Boleh, doktor. Rehat 5 minit jap. Tak ada apa ni, just functions biasa. Berapa page je ni? 5 je. Apalah, kita rehat 5 minit.
Okay, kita boleh start kot Boleh tak? Boleh, Doktor. Okay untuk chapter 5, functions. Let A, B, and B and non-empty sets. Okay. Okay, if a function f from A to B is an assignment of exactly one element of B to each element of A. So kita denote f A is equal to B lah. B is a unique element of B assigned by the function f. Ni cuma ayat-ayat saja sebenarnya you dah tahu sebenarnya kan? You dah belajar calculus kan? Betul tak? Betul, Doktor. Lah saya rasa macam masa sekolah dulu, masa form 5 pun dah belajar kan? Form 4, form 5 dulu. Okay, so dalam bentuk yang circle-circle ni dia nak tunjuk lah functions dia kan macam mana. So kalau A ni adalah domain, B adalah codomain lah, codomain of F. So F ni adalah mapping lah F adalah mapping. So kita kata yang B tu adalah image. B tu dalam kata lain, B tu ialah elements dalam B besar. Yang B yang ni, B yang besar ni dipanggil codomain. For the whole thing ni codomain. For the whole thing A ni dipanggil domain. But then B yang ni ialah yang kecil. Yang B yang kecil ni dipanggil sebagai image. B yang kecil ni dipanggil image bagi A. Dan A ni adalah pre-image bagi B. Nampak? Yang A dengan B ni merujuk kepada elements. Yang ni merujuk kepada set. Okay, the range or image, okay, so range ataupun image of A is the set of all images. So kalau the whole set ni dipanggil range lah, range. Also, if F is a function from A to B, then we say that F maps A to B. Okay, special type of functions. One-to-one, kalaulah FA is equal to FB implies that A is equal to B for all A, B in the domain F. A function is said to be injective if it is one-to-one. One-to-one sama maksudlah dengan injective. Okay, and then kita ada juga perkataan onto. Onto ni kalaulah dalam for all B in B, does exist A in A with FA is equal to B. A function F is called surjective if it is called onto. Okay, and then bijective is both one-to-one dan juga onto lah. Kalau bijective dua-dua, dia kena one-to-one dan juga onto. Okay, so kita tengok example dia functions from A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, FA, FB, FA is equal to 4. So mapping lah, FA is equal to 4, FB is equal to 5, FC is equal to 1, FD is equal to 3, kan? So bila you tengok ni, dia one-to-one kan semua? Bila tengok tu memang one-to-one lah. So dia adalah one-to-one. Okay. So soalan dia cuma nak tanya pasal one-to-one ataupun tak. Okay. Dan sekarang example 5.2. Functions fx equal to x plus 1. Ni simbol untuk z ni integer. Z ni pun integer. Dia tanya one-to-one ke tak? So kalaulah y is equal to x plus 1, y1 is equal to x1 plus 1 and y2 is equal to x2 plus 1. For x1 is not equal to x2, ada tak y1 is not equal to y2? Ada tak kemungkinan y1 is equal to y2? Tak ada kan? Betul tak? So jadi dia adalah one-to-one lah. Dia adalah one-to-one. Okay? Dia still map pada benda yang berlainan lah. Dia akan jadi kat sini kan, mapping. So kalau you ada 1, 2, 3, 4,
Yang ni you ada apa 1, 2, 3, 4. 1 akan mapping kepada 2. 2 mapping kepada 3 kan? Betul tak? Based on this. 4 akan mapping kepada 5. Kan? Faham tak maksud saya? 3 akan mapping kepada 4. So tak ada kemungkinan dia akan mapping kepada something else. Kan? And ada tak ada tak kemungkinan bila X1 tak sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2? Tak ada kemungkinan tu. Jadi F ni adalah one to one lah. Tu kalau you tengok, kalau you cuba ambil. Okay, sekejap. Saya pergi pula. Sekejap ya. Okay ya. Rasa faham lah kot ya. Yang ni pula, yang ni X kuasa 2 ni bahaya sikit lah. Determine kalau dia adalah one to one ke tak. Kan? So kita kena tengok counter example lah yang menunjukkan bahawa dia bukan one to one. Kan? So X1 ni sama dengan negatif 1 dengan X2 sama dengan 1. Y1 ni sama dengan Y2. Kan? Iaitu memberikan you 1 juga. Y1 1, Y2 pun 1. Maka dia bukannya one to one lah. It is many to one function. Selain daripada negatif 1 dengan 1, negatif 2 dengan 1 pun sama juga. Dia mapping kepada 4. Betul tak? So dia bukannya one to one. Boleh tak ni? Boleh doktor, faham. Kan? Dia based on this saja. Tengok ni saja. X1 tak sama dengan X2. Negatif 1 tak sama dengan 1. Tapi Y1 sama dengan 1. Y2 pun sama dengan 1. So tak menepatilah bahawa dia adalah one to one. Okay? Yang ni pun example 5.4. 4x tolak 1. Dia nak tanya adakah onto ataupun tak. Okay? Onto ataupun tak. So tengok solution. Let y equal to 4x minus 1. So x you adalah you rearrange lah. Rearrange. You akan jadi y plus 1 divided by 4. For all y in z. Not for all x in z. Okay. So you tengok kat sini. Ni macam mana pula ni ya. I pun tak berapa nak ingat ni. Check balik. Revise balik lah ni ya. For y equal to 1. X is equal to 1/2. Okay. So kalau you tengok kat sini. For all y in z. Y dalam integer. Not for all x dalam integer. Okay. So y1 ni adalah integer lah. Tapi kalau you tengok, kalaulah y ni 1, dia akan jadi 1/2 x you. X 1/2 ni tak masuk dalam integer pun. Okay. X 1/2 integer tak? Pecahan kan? So x is not an integer. So dia bukannya onto lah. Dia bukannya onto. So ni counter example lah. Selain daripada y equal to 1, you boleh dapat berapa lagi? Banyak lagi ni ya. Contoh dia y equal to 2 pun boleh. Dia akan jadi 3/4. 3/4 pun bukan bukan integer juga. Boleh ya? Yang ni whether the function is onto atau tak, ni pun sama. Ni macam mana pula ya? Macam mana? Sekejap ya. Untuk yang ni 4x tolak 1, x equal to y plus 1 equal to 4. Okay.
for all y in R, kalaulah katalah y ni adalah R. Okey, tak ada masalah sebab apa tahu isu dia kat sini. Dia nak check isu dia kat sini beza dari segi Z dengan R saja. R ni ialah real number. This is Z. Kalau you tukar yang ni jadi R pun dia akan jadi onto lah. Kot. Rasanya jadi onto lah secara logiknya. Yang ni sebab R ni. Kalau you tengok kalaulah you ambil lah apa-apa y yang merupakan real number, so let's say 1 lah 1 pun real number kan. X you akan jadi 1/2. 1/2 adalah real number juga. So tak ada masalah, memang F on 2. You pilihlah apa-apa nombor pun, memang tak ada masalah. Faham tak? Isu dia ni. Isu dia yang tadi ialah sebab yang ni Z saja. Sebab Z ni. Yang ni tak ada masalah. Yang ni R. Boleh Ada tak? Tak faham? Boleh doktor, faham. Okay Tak ada masalah Yang ni whether Z is on 2. Okay. Y is equal to X kuasa 2. So you rearrange X sama dengan square root of Y. Samalah tadi pun dia rearrange X dulu. X sebagai perkara rumus kan. X as the subject of the equation. Okay. Kalaulah Y is equal to -1. Y equal to -1. X dia tak exist. Tak exist itu maksudnya X tu tak termasuk dalam Z lah. Kan? X tu tak termasuk dalam Z ni. Bukannya integer lah maksudnya. Jadi dia bukannya onto. Okay? Boleh Y equal to -1 ni ialah Z. Ialah integer. Tu kalau you ambil Y equal to -1 lah. Kalau you ambil Y equal to -2 pun sama juga. X pun tak boleh. So semua yang negatif lah tak boleh sebenarnya. Padahalnya yang ni for all Y in Z. Kan? Unless dia tulis kat sini Z positif. Kalau Z positif dan maybe boleh. Tak ada isu. Kalau kat sini isu dia ialah sebab dia negatif ni. Dia ada square root. Okay? Boleh? Boleh doktor. Ya. And then bijective. Bijective ni ialah onto dan juga one to one kan. Kalau dia adalah one to one dan juga onto barulah dikatakan bijective. Yang ni R dengan R. Nampak macam tak ada problem lah untuk onto. Kan? Sebab dia adalah R dengan R. Tak ada isu. Yang cumanya untuk one to one ada isu tak? 4x tolak 1, y1 4x1 minus 1, y2 4x2 minus 2. For x1 is not equal to x2, y1 is not equal to y2. Ada tak kemungkinan? Dia tak ada isu ni Tak ada isu sebab dia adalah linear function. Kalau linear function sepatutnya tak ada isu. Sebab dia akan macam orang kata selari macam tu je. Kan? Faham tak? So, tak ada isu lah. Dia memang one to one. So, dia bijective lah. Macam tadi yang isu dia kalau dia quadratic kan? Kalau dia quadratic. Dan kalau quadratic, you kena bagi counter example lah. Ya. Yeah? And then composite. Composite saya ada bagi kat dalam you punya ni tak? Dalam grup tu tak? Saya ada bagi kan video tu? Boleh tak you tengok nanti? Boleh doktor. Nanti you tengok yang dalam video yang saya bagi tu dululah composite ni. Sebab saya rasa yang tu pun dah lengkap. Okay. Sebab
yang baru kat sini ialah perkataan composite relation ni saja. Kalau composite functions tak ada problem. Sebab yang ni ialah something yang you dah belajar ni ya. Yang ni semua you dah belajar masa SPM dulu. Kan? Yang ni functions, composite functions. Yang ni tak ada isu. Solution dia kan just fx sama dengan this one, gx sama dengan yang ni. So you buat je lah. Kalau gf, dia akan jadi g2x minus 1. So buatlah macam masa SPM dulu. Okay? Boleh? Ni pun saya Boleh, tak perlu doktor. ajar kan? So yang ni semua sama je macam dulu, tak ada isu langsung. Yang jadi isunya ialah composite relation. Yang ni yang benda baru. Benda baru bagi you, saya minta you tengok video tu sebab video tu memang lengkap. Lagi lengkap lah. Berbanding dengan kita punya yang ni. Slide yang kita punya contoh ni. So better tengok yang tu. Boleh ah? Boleh, doktor. Saya cuba ingat balik lah. Saya kadang-kadang memang lupa kan. Tengok balik. SR. Macam mana ya? Kena revise balik. R I111423. Tapi betul kan saya ada bagi? Video. 0313241. R0S. Okay. So yang ni R composite S. Oh dia mapping kali kedua tu lah So nanti tengok dulu lah yang ni, kalau you tak faham bagi tahu saya. Dia sebenarnya senang je ni, tak ada apa pun. Kalau tak pun kita tengok sama-sama ke macam mana. Tapi I punya ni tak ada speaker lah You tengok sendiri lah Saya punya laptop ni tak ada speaker. Boleh ah? So saya rasa habis lah kita punya chapter 5. Cuma tunggu you tengok yang I share pasal composite relation tu saja. Boleh? So kita ada berapa lagi chapter ya? Chapter 6 je lah Chapter 6 saja. Tu je lah. Kan? So be prepared lah for assignment. For assessment. Boleh? Boleh, Saya rasa tu doktor. sajalah ada tak apa-apa soalan? Semua dah boleh-boleh ni Alhamdulillah lah semua. Tak apalah, semester depan dah kena masuk kat campus kan. So ni last lah you belajar online yang sangat penat jugalah kot. Saya pun penat juga nak mengajar apa orang kata online je kan. Okay so terima kasih lah. So kita stop dulu. Kita jumpa next week untuk kita bincang chapter 6 dan juga pasal composite relation selepas you tengok video tu. Okay? So, terima kasih. Terima kasih, doktor. Terima kasih, doktor. Thank you so much, doktor. Terima kasih, doktor. Thank you, doktor. Okay. Thank you, doktor. Stay safe. Okay.